Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SPM 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Cikgu Santai nak kongsi tajuk yang kedua. Tajuk yang kedua, bab 7. Pada 2 hari lepas cikgu dah kongsi tentang jawatan kuasa hubungan antara kaum. Hari ini Cikgu Santai nak kongsi tajuk sistem ahli. Ini tajuk yang selalu ditekankan bila kita belajar dalam bab 7. Banyak juga soalan ini dalam modul-modul negeri. Jadi kalau kita tengok bab 10 pelajar, bab 10 pula, bab 7.2. Cikgu letak yang pertama ni. Jelaskan tentang pembentukan sistem ahli. Pembentukan, ciri, kepentingan. Kepentingan ni kesan lah. Pembentukan tu bagaimana dia dibentuk, sebab apa dia dibentuk. Ciri dalam sistem ahli tu ada apa. Sama juga dengan yang kita belajar jawatan kuasa hubungan antara kaum. Dia lebih kepada K1117 berkaitan dengan muafakat. Sebab sistem ahli ni dia melibatkan pelbagai kaum. Sekali lagi cikgu ingatkan, kuasai bab ini betul-betul sebab dia ada 3 yang penting. Sebab kita dah sentuh 2. Jawatan kuasa hubungan antara kaum, sistem ahli. Ingat lagi tajuk yang cikgu dah share pada beberapa hari lepas, yang ini. Ini dah share dah. Pada kali ini cikgu nak share sistem ahli. Nampak tajuk atas tu hot, panas tajuk ni. Baik. Kalau kita tengok tadi cikgu dah bagi tahu, dia ada 3 perkara ataupun 4 perkara yang perlu kita tahu dengan lebih jelas. Dia dah tekan dah. Satu ialah pembentukan, ciri-ciri. Okey, kalau kita tengok dekat buku teks anak-anak, sekejap kita buka buku teks sekejap. Sebab buku teks ni kita sebagai sumber rujukan yang utama. Kalau kita tengok sekejap dekat buku teks, cikgu saya nak tengok buku teks di mana? Kalau kita nak tengok buku teks ni, dia mesti ada pada part-part dia tertentu lah. Dia tak bagi tahu. Kita tengok pada bab 7 tingkatan 4. Kita nak tengok bab 7. Cikgu, mana bab 7 yang paling menarik? Tak apalah, kita tengok part-part yang menarik daripada buku lain dulu. Cuba tengok di sini. Dia tanya latar belakang. Nampak apa? Ciri. Ini soalan esei 1. Cikgu tunjuk yang kedua. Biasanya modul-modul kita ni, dia takkan lari dah. Dia akan tanya benda yang sama. Jadi kalau kita nak tengok, cikgu nak buka ni. Cikgu nak ignore dulu. Cikgu nak buka modul yang ini. Modul mana banyak modul ni. Cikgu nak buka modul tingkatan 4. Yang ini. Okey, yang ini dia ada jawapan, nampak? Nyatakan ciri sistem ahli. Cuba tengok jawapan. Bertaraf menteri, bertanggungjawab menjaga portfolio. Ini tugas, ciri-ciri dia. Persetujuan Majlis Raja-Raja, Kabinet Bayangan. Good 4. Dengar dulu tengok dulu. Pembentukan tak ada cikgu, tak apa. 2. Kepentingan sistem ahli. Sebab kita ada pembentukan, kita ada ciri, kita ada kepentingan. 3 ni kita tengok. Baik. Bila kita dah faham ini pelajar, sama je cikgu. Yang lain pun hampir sama. Jadi apa kita nak buat? Okey, kita kena faham dulu. Dia tanya mengapa sistem ahli ini dibentuk. Di mana kita nak ambil jawapan?
Di sinilah. Mengapa dia dibentuk? Sebenarnya kalau tengok markah dua je. Nampak ni. Langkah ke arah kerajaan sendiri secara beransur-ansur. Cikgu tulis point saja. Pelajar mungkin boleh buat dalam bentuk ayat lengkap lah. Langkah ke arah kerajaan sendiri beransur-ansur. Kita nampak tu Yang kedua apa lagi? Mungkin kita boleh ambil yang hijau tu. Kita tertinggal. Dasar dekolonisasi. Itu dasar apa ni? Dasar selepas Perang Dunia PBB ni dia minta agar negara-negara besar memberi ruang kepada negara kecil untuk merdeka. Yang ketiga, kekurangan pegawai tempatan. Jadi kita kena dilatihlah pegawai-pegawai kita supaya ada pegawai baru. 2. Cukup dah. Yang kedua ni. Ciri. Tadi dah ada cikgu tunjukkan. Ini di mana kita nak ambil? Sinilah. Dia nak 4. Kita keluarkan 4 jawapan yang paling mudah. Ciri-ciri sistem ahli ialah, bukan di sini, di sini. Tadi pembentukan ni. Tadi dia lebih pada soalan 1, pembentukan. Okey. Nombor 3 tu ciri. Apa yang kita nampak? Senang saja. Kita ambil yang paling mudah dulu. Mereka ini bertaraf menteri, kabinet, bayangan. Kita ambil yang mana mudah dulu. Kabinet bayangan. Kita ambil nombor 1, menteri. Kita ambil kabinet bayangan. Baik. 3, 4. Kita ambil mana kita nak ambil? Siapa yang lantik mereka ini? Siapa yang lantik? Dilantik. Masa tu Agung tak ada lagi kan? Jangan aku tulis yang Pertuan Agong pula. Oleh Pesuruhjaya Tinggi. Dia ada sambung tu. Ada huraian dia. Dengan persetujuan Majlis Raja-Raja. Dapat kita 4 poin. Yang lain banyak lagi lah. Ahli ni ada portfolio bertanggungjawab. Pesuruhjaya Tinggi tu dia ada 2. Maksudnya dah dilantik oleh Pesuruhjaya Tinggi, diletak di bawah Pesuruhjaya Tinggi. Dia ada 2 jawapan yang boleh kita ambil. Jadi kita jangan hilang. Ingat pembentukan, ciri, kepentingan. Okey, tengok kebat. Dia merupakan tapak asas kepada kemerdekaan negara. Jelaskan pernyataan ini. Cikgu bagi 1 atau 2 jawapan. Apa asas dia? Kita kena tengok pada kepentingan, kesan dia. Jadi kita dah ada 3 Pembentukan ada, ciri ada, kepentingan. Apa kita nampak di situ? Jelaskan pembentukan sistem ahli. Nampak? Menyediakan asas untuk melatih orang tempatan ke arah kerajaan. Cikgu, ini kebat ke fakta? Dia jawapan ada dalam buku teks. Kita kena bagi bukti lah. Menyediakan asas penting untuk melatih orang tempatan ke arah kerajaan sendiri. Kalau kita nak tengok, dia adalah poin-poin dia. Dalam buku teks kita boleh tengok dengan lebih jelas. Memberi pendedahan kepada penduduk tempatan. Ini kalau pelajar tengok portfolio. Portfolio apa cikgu yang kita ada? Yang diberi kepada penduduk tempatan. Dia ada penduduk tempatan. Siapa dia nama? Ada tokoh dia. Jadi ada fakta, ada huraian, ada contoh. Baik. Jadi kita dapat jawab dengan baik. 4 markah pelajar. Jangan hilang. Jadi cuba kita tengok lagi contoh lain. Baik. Dalam sistem ahli ni, kita tengok 2-3 contoh yang sesuai. Tadi kita nampak kan. Jelaskan ciri. Kita dah ambil menteri. Kita dah ambil kabinet bayangan. Sekurang-kurangnya pelajar kita ada 2. Kepentingan. Asas. Sama tadi soalan. Memberi pendedahan.
Perendahan ni latihan mentadbir lah. Apa lagi kita nampak? Memupukkan perpaduan. Kenapa perpaduan? Sebab dia melibatkan pelbagai kaum. Dan akhirnya bila ada perpaduan, dia mudah kita mendapat kemerdekaan. Ini soalan nombor 2 ni. Itu kita nampak. Yang ketiga dia kata apa? Mengapa sistem ahli merupakan proses permulaan perpaduan? Sebab dia melatih. Melatih. Lepas itu dia melibatkan pelbagai kaum. Bagi contoh kaum apa? Lepas itu kita nampak ada pelbagai kaum ni. Bagi kaum tadi. Melayu, Cina, India. Siapa dia? Ini fakta. Kita nampak ini huraian. Ini contoh. Bawah contoh lagi. Jadi kita nampak markah pun 4. Satu lagi tadi kita tengok soalan esei kan, mana tadi cikgu letak soalan esei. Kalau kita tengok soalan esei pun sama. Dengan jelas. Dalam soalan ini. Kita tengok satu lagi pelajar. Apa pun yang boleh kita lihat. Sistem ahli ni senang lah cikgu ya. Kita hanya belajar berkaitan dengan memahami tentang sebab pembentukan, memahami sebab apa lagi, ciri-ciri sistem ahli, memahami tentang kepentingan, maka pelajar sudah berada pada pandangan cikgu, sudah bersiap sedialah untuk kita menghadapi peperiksaan. Okey, sikit saja kita belajar, kita ulang kaji, insya-Allah kita akan lebih mudah untuk memahami tajuk ini. Okey? Jelas pelajar? Cikgu ulang balik. Sebab pembentukan. 2, apa dia? Ciri-ciri. 3, kepentingan. Okey. Cukup setakat ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.